Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah seminggu Jumaat lepas saya keluar, dan Jumaat ni baru saya keluar lagi sekali untuk top up barang-barang kelengkapan rumah yang dah start, dah mula habis. Cuaca baik ni, cerah, memang cantik. Walaupun agak panas, duduk dalam rumah pun panas, apatah lagi dekat luar ni memang panas lah. Hasil bil elektrik melambung kot. Yang mana yang duduk rumah guna aircon tu, melambung lah bil elektrik. Tapi nak buat macam mana kan? Ada pro and kontra dia. Ada bil elektrik melambung, bil petrol berkurangan bulan ni, untuk penggunaan petrol. Kawasan ni lengang lah. Sebab kawasan ni kebanyakannya kedai-kedai, ada satu kedai makan yang buka, jual barang makanan. Pasar raya ni tak berapa ramai, rasanya boleh kot layan kat sini. Tak apa lah. Ok, mula sekali saya nak pergi bank lah, nak ambil duit sikit. Gaji pun dah masuk kan. Ok dah, ambil duit dah. Selesai dekat bank, satu masa 2 orang di mesin ATM dan 2 orang di mesin TDM. Jadi satu masa aja 4 orang yang dibenarkan masuk di BSN ni. Wah, klinik ni kereta banyak, petugas lah kot. Terima kasih kepada semua petugas-petugas di klinik ni. Jasamu sangat-sangat dikenang. Saya nak survey dulu kedai mana yang kurang orang, sebab saya nak tengok yang tempat yang kurang orang. Tempat ni 2 tempat saya dah pergi, nampaknya dua-dua pun tak sesak, tapi saya tengok nak pilih yang paling tak sesak, yang paling tak ramai orang. Okey, nampaknya kat sini kurang sikit orang kot. Saya barang. Saya bagi. Saya barang kan, banyak orang kurang. Okey, settle dia barang. Kat dalam tadi ada barang yang dah habis, ada barang yang dah restock, dan ada juga keperluan-keperluan utama tu yang ikut kata pekerja tadi dah on the way datang lah. Yang mana dah habis tu macam telur, sardin dan sebagainya. Tapi kebanyakan barang ada lagi susu, tepung, gula, dan perkara-perkara asas, sayur-sayur semua ada lagi. Alhamdulillah. Okay, sekarang saya nak pergi ke Petronas sebab saya nak cari hand sanitizer. Betul lah, lalu ni kita tengok anti ambas dan taksi Kuala Lumpur. Taksi pun tak ada, bas pun tak ada. Lengang. Ada penguasaan lebih ketat, jadi bas lengang, tak ada bas, tak ada pergerakan daripada daerah ke daerah. So sepanjang saya lalu ni memang tak ada bas yang lalu lah.
Okay, saya nak pergi Petronas ni. Saya nak tengok ada hand sanitizer tak lagi. Saya tak ada stok tu. Saya keluar ni arahkan sabun je lah. Tak ada lagi stok. Okey, barang dah dapat. Pada yang tak ada stok, dekat sini dekat Petronas ada lagi stok. Sebelum ni saya keluar, saya standby ni lah, standby sabun. Ni dah ada barang ni. Okey lah, alhamdulillah ada dah. Sebut sedikit perlindungan yang kita bawa, yang kita standby. Okey, dah ala-ala ni juga saya jalan saya nak balik juga ni sebenarnya. Saya nak lalu ke pantai, kita tengok keadaan pantai Buran macam mana sekarang ni. Bila mana tak ada orang dibenarkan keluar, perintah duduk di rumah, kita tengok keadaan ni macam mana. Saya ambil kesempatan ni lah untuk pergi sekejap. Saya harap ini tidak menyalahi undang-undang PKP. Saya bawakan footage keadaan di mana suasana Pantai Buran sekarang setelah seminggu lebih ni PKP. Macam mana keadaan dia? Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Okey, yang pertama sekali saya nampak jalan masuk dia telah dipasang ke tali rintang. Memang tali masuk. Ada tag kuning kat sana. Mungkin ada ketarahan ataupun saya tak tahulah ketarahan mungkin. Tapi memang lengang, tak ada manusia, tak ada orang dekat sini. Inilah peluang alam untuk kembali natural agaknya. Kalau hari biasa ni, tanpa kawalan PKP, petang Jumaat, petang Sabtu, petang Ahad memang akan penuh. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku penutupan oleh bandir daerah. Tu. Tadi nikmat untuk menikmati keindahan pantai. Telah ditarik sementara oleh Allah Ta'ala. Kita tak tahulah selama mana. Tetapi macam saya kata tadi, dia dah merancang sebaik-baik perancangan untuk kita umat manusia. Kita kena terima dengan redha, terima dengan tenang dan terbuka, sentiasa memanjatkan kesyukuran pada dia lah. So inilah yang kita kena tanggung, yang kita semua kena tanggung akibat daripada perbuatan-perbuatan kita. Dan kita kena yakin ini adalah suratan takdir, suratan dan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, biar Rompel Beach Resort. Lengang, ada tak ada apa-apa, lengang. Adalah, jaga adalah. Semua orang bercuti di rumah masing-masing.
Alhamdulillah buat masa ni sekitar Rompin, daerah Rompin masih kosong kes, clear daripada sebarang kes COVID-19. Saya harap keadaan ini berterusan kita di kawasan Rompin dan ada beberapa daerah lain lah. Kawasan ataupun kampung di Simpang Renggam sudah keluar arahan PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan diperketat. Salah satu jemaah mungkin pergi ke Seri Petaling, balik kampung dan menghadiri berbagai acara lah, mengikut apa yang saya baca, dan di situ berlakunya penularan. Dan sebenarnya itu berlaku sebelum PKP lagi. Jadi bukan salah kampung tu tidak menurut perintah PKP. Jadi kita sebagai orang yang tak tahu cerita, termasuk saya pun, saya tak nak imbangkan benda-benda yang negatif. Janganlah tuding-menuding, menyalahkan mana-mana pihak. Cuma kita semua rakyat Malaysia doa untuk mereka, hulurkan doa untuk bukan saja untuk mereka semua di kampung tu, tapi untuk kita seluruhnya, keseluruhan rakyat Malaysia, supaya keadaan kembali baik, keadaan kembali seperti sedia kala. Kita pun nakkan kebebasan dulu yang pernah kita kecapi. Tengok beberapa minggu ditarik dah macam-macam hal, macam-macam perasaan, macam-macam benda yang tertangguh. Ini dalam proses kita memutuskan rantaian penyebaran COVID-19, dan kita akan menghadapi satu rantaian ekonomi yang terjejas. Sebab itulah kerajaan memberi bantuan ataupun memberi insentif-insentif tertentu sehingga 6 bulan lamanya. Sebab mereka dah ada formula yang dibuat, mungkin kita akan terjejas untuk 6 bulan akan datang selepas tempoh PKP lanjutan ni berakhir. So kita tak tahu lah macam mana keadaan ni lepas ini, apa juga keadaan kita kena hadapi, dan mungkin gaya hidup kita akan berubah, cara hidup kita akan berubah ataupun sebagainya. Kita tak tahu yang mendatang macam mana. Lebih kurang menghampiri 2 jam saya akan bawa ni. Saya rasa tiba masa saya nak balik lah. So itu saja untuk saya hari ini. Terlanjur perbuatan, terlanjur kata-kata, saya mohonkan ampun dan maaf, sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku esok dan lusa. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.